Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Baik, kita jumpa lagi bersama saya Cikgu Faisal. Topik kali ini kita akan bincangkan pula berkenaan dengan bab 2 dalam buku teks sains kamu di tingkatan 2, iaitu topiknya adalah, babnya adalah ekosistem. Dalam topik ini kita akan cuba membincangkan beberapa perkara yang menarik, terutamanya berkenaan dengan haiwan. Haiwan ini bagaimana, makan apa, bagaimana rantai makanannya, siratan makanan, kita membina siratan makanan dan rantai makanan. Kita melihat aliran tenaga, daripada mana tenaga yang diperolehi oleh haiwan, daripada mana tenaga yang diperolehi oleh tumbuh-tumbuhan, bagaimana manusia ini memperolehi tenaganya juga. Baik, dalam ini kita akan melihat interaksi antara haiwan-haiwan. Apa hubungan antara kucing dengan tikus? Apakah interaksi antara burung mala kerbau dengan kerbau? Apa kaitan antara singa dan juga rusa? Contoh. Baik. Secara mudahnya dalam topik ini kita akan masuk dulu pada 2.1. Murid-murid boleh rujuk buku teks di muka surat 20, 21 dan juga 22. Dalam topik 2.1 berkenaan dengan aliran tenaga dalam ekosistem. Kita akan cuba bincangkan, belajar bersama-sama berkenaan dengan aliran tenaga dalam ekosistem. Okey, jom kita belajar. Okey, murid-murid, dalam 2.1 aliran tenaga dalam ekosistem. Baik, hasil pembelajarannya yang pertama, murid-murid harus dapat menerangkan dengan contoh pengeluar, pengguna dan pengurai. Pengguna ini pula dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Yang kedua adalah menginterpretasi rantai makanan dan siratan makanan. Okey, ada dua objektif kita hari ini. Okay, baik, mari kita tengok. So, boleh baca sikit di buku teks kamu, di buku surat 21 berkenaan dengan blok sains. Kenapa kera dibandulkan? Di sini dia ada ceritanya. Kerana ada konflik antara manusia dan kera ni. Mungkin kera ni suka kacau manusia, tetapi sebenarnya manusia yang telah mengacau tempat habitat bagi kera. Baik, kita tengok buku teks kamu di buku surat 22. Baik, dalam buku teks kamu di buku surat 22 ada berkenaan dengan pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Baik, mari kita tengok satu-satu. Yang pertama adalah berkenaan dengan sumber tenaga. Jika soalan tanya, apakah sumber tenaga utama bagi bumi? Bumi. Maka jawapannya adalah jawapannya ialah matahari. Okey. Kenapa matahari? Tanpa matahari, mari kita lihat apa yang terjadi sekiranya tiada matahari. Pertama, tiada siang. So, bumi ini akan sentiasa malam, gelap. Suka tak? Yang kedua, apabila gelap, tumbuh-tumbuhan tidak dapat menjalankan proses fotosintesis. Bila fotosintesis tidak berlaku, apa yang terjadi? Tumbuh-tumbuhan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Bila tumbuh-tumbuhan tidak dapat membuat makanannya, dia akan pandai. Bila tumbuh-tumbuhan mati, apa jadi pada haiwan? Haiwan yang makan tumbuhan tidak ada makanan. Haiwan yang makan tumbuhan akan pandai. Yang ketiga, apa jadi pada haiwan yang makan haiwan? Pada haiwan yang makan tumbuhan, dia juga tidak ada makanan. Apa jadi pada manusia? Maka sumber tenaga utama di bumi adalah cahaya matahari. Okey, dapat tu. Kemudian apabila tumbuh-tumbuhan melakukan proses fotosintesis,
dia akan mendapat makanan, dan tenaga ini disebut sebagai tenaga kimia apabila haiwan yang makan tumbuhan. So tenaga itu dipindahkan kepada haiwan itu. Apabila ada haiwan lain yang lebih besar makan haiwan yang lebih kecil itu, maka tenaga itu dipindahkan kepada. Macam kita manusia makan nasi daripada tumbuh-tumbuhan iaitu padi, maka tenaga dipindahkan secara kimia daripada nasi kepada manusia. Baik, seterusnya kita pergi kepada apakah itu pengeluar. Ini ingat, permulaan untuk membuat rantai makanan ataupun siratan makanan mesti bermula daripada pengeluar. Pengeluar ialah tumbuhan hijau yang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Tumbuhan hijau tak kira apalah, rumput, lumut. Sebelum ni kita belajar tentang pengelasan tumbuh-tumbuhan. Jagung, kelapa, padi, gandum, itu adalah tumbuh-tumbuhan hijau yang menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dapat follow saya? Okey, seterusnya kita melihat pengguna. Pengguna ini ialah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan lain. Dan pengguna ini dibahagikan kepada, dalam konteks kamu ada pengguna primer, pengguna sekunder dan juga pengguna tertier. Kamu boleh tambah bacaan dalam buku teks kamu. Baik. Ini ada apa ni? Ini apa ni? Semua makan untuk hidup. Dan kita tengok pengguna primer yang pertama. Pengguna primer ialah organisma ataupun haiwan yang makan organisma lain. Contohnya, dia makan tumbuh-tumbuhan. Dalam buku teks kita memberi contoh belucas. Dan dia dikategori sebagai herbivore ataupun omnivore. Biasanya haiwan itu adalah herbivore ataupun omnivore. Biasanya haiwan-haiwan yang kecil, contohnya belalang makan padi, maka dia adalah pengguna primer, pengguna yang pertama yang makan tumbuhan. Belalang, mungkin ayam omnivore, semut, haiwan-haiwan yang kecil sebelum haiwan itu dimakan oleh haiwan lain. Kemudian yang kedua, pengguna sekunder ialah haiwan omnivore atau carnivore yang makan pengguna primer. Ini contoh yang burung. Burung makan apa? Burung makan ikan kecil, burung makan udang kecil, burung makan cacing. Burung raja udang. Dia pun confused. Dia burung ke, dia raja ke, dia udang. Seterusnya, ular. Ular makan tikus. Tikus makan padi. Maka tikus adalah pengguna primer dan ular ini pengguna sekunder, iaitu pengguna yang kedua. Boleh? Kamu sekarang secondary school. Secondary school adalah sekolah menengah, sekolah yang kedua selepas sekolah primer. Seterusnya, pengguna tertier, haiwan karnivor sekunder yang makan pengguna sekunder. Dia level lebih tinggi. Dia ada taring, dia ada kuku yang tajam, biasanya haiwan ni, dan saiznya lebih besar. Boleh? Contohnya, burung helang, musa, harimau, singa, cheetah, harimau kumbang, buaya, krokodil. Sama pula. Boleh? So, haiwan ini adalah haiwan dikategorikan sebagai pengguna tertier, haiwan yang makan pengguna sekunder. Dan biasanya jumlahnya adalah sedikit berbanding pengguna sekunder tadi. Boleh? Harimau makan kambing, kambing makan rumput. Ataupun harimau makan ular, ular makan tikus, tikus makan rumput, tikus makan padi. Itu contoh. So dia ada turutannya. Dan akhir sekali, apabila mati, semua yang hidup pasti akan mati. Apabila mati, organisma yang mengurai organisma mati menjadi bahan-bahan ringkas atau nutrien, disebut sebagai pengurai. Hubungan ini dikenali sebagai saprofitisme. Kamu boleh tengok
di buku teks muka surat 22. Apabila mati tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan ataupun manusia, dia akan terurai oleh ejen-ejen pengurai. Kita tengok di sini ada apa? Bakteria, ada serangga kecil, ada spora, ada cacing. Okey, so saya harap boleh faham itu. Seterusnya, rantai makanan. Rantai makanan ialah satu aliran tenaga dalam bentuk makanan yang disalurkan daripada tumbuhan kepada haiwan. Kamu boleh tengok di buku teks muka surat 24. Contohnya pengeluar. Okey, padi. Padi dimakan oleh pengguna primer. Pengguna primer dimakan oleh sekunder. Okey, ini belalang. Belalang dimakan oleh katak. Dan katak dimakan oleh ular. Maka dalam rantai makanan sekurang-kurangnya kita ada 4 organisma: pengguna, pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan juga pengguna tertier. Boleh? Okay. Kalau kamu tengok dalam buku teks, ada contoh rantai makanan: kubis, siput, burung dan juga musang. Baik, siratan makanan. Siratan makanan terdiri daripada gabungan beberapa rantai makanan. Oh maaf, satu benda. Untuk menulis rantai makanan, dia mesti bermula daripada pengeluar, iaitu tumbuh-tumbuhan hijau. Mesti. Kalau tak ada itu, dalam soalan kamu tulis terus pengguna primer, salah. Okey. Masuk balik. Siratan makanan. Siratan makanan adalah terdiri daripada gabungan beberapa rantai makanan. Organisma dalam siratan makanan saling bersandaran antara satu dengan lain. Semua organisma yang mati dalam siratan makanan diurai oleh pengurai. Boleh? Sama macam tadi kita dalam buku teks. Okey, ini contoh. Tumbuhan hijau dimakan oleh belalang. Tumbuhan hijau juga dimakan oleh ulat beluncas. Dan tumbuhan hijau juga dimakan oleh afid. Kemudian belalang, beluncas, afid ini juga dimakan oleh mentadak. Kamu tahu mentadak makan belalang tau. Kemudian dimakan oleh kumbang kura-kura, dan akhir sekali mentadak dan kumbang kura-kura ini juga dimakan oleh burung. Pada masa yang sama, belalang juga boleh dimakan oleh burung. Ulat beluncas juga boleh dimakan oleh burung. Itu aliran tenaga dia. Dan akhir sekali, apabila mati, bakteria dan kulat akan menguraikan tumbuh-tumbuhan dan haiwan ini. Okey, ini contoh siratan makanan. Gabungan beberapa rantai makanan. Rantai makanan ada apa? 1. Tumbuhan, belalang, mentadak, burung. 1. Tumbuhan hijau, beluncas, mentadak, burung. Okey. Kemudian tumbuhan hijau, afid, mentadak, burung. Tumbuhan hijau, afid, kumbang kura-kura, burung. Ada lebih kurang 5 rantai makanan dalam ni yang digabungkan menjadi siratan makanan. Okey. So, aliran tenaga dari siratan makanan bermula daripada pengeluar kepada pengguna yang lain. Sebahagian tenaga hilang dalam bentuk haba semasa organisma menjalankan proses hidup seperti respirasi, pembiakan, perkumuhan dan pertumbuhan. Baik. Ini contoh pemindahan tenaga dalam siratan makanan daripada cahaya matahari kepada tumbuhan kepada haiwan, pengguna primer kepada pengguna sekunder, dan akhir sekali pergi kepada pengguna tertier. Dan yang biru ini adalah aliran tenaga. Pada masa sama berlaku kehilangan tenaga yang warna merah ini. Okey. So, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi minggu depan, insya-Allah. Buat latihan yang diberi. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.